Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Seterusnya kita akan lihat bagaimanakah kita menyelesaikan uh, sedikit masalah dalam real life situation dengan menggunakan kaedah metrik. Sebagaimana soalan persamaan linear serentak, soalan metrik juga sering diajukan kepada pelajar dalam bentuk soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Ini kita akan bincang dua soalan. Bagaimanakah menyelesaikan soalan berbentuk kebat. Okay. Jadual di bawah menunjukkan kadar biasa bagi bayaran masuk seorang kanak-kanak dan seorang dewasa untuk melawat zoo negara. Baik, perhatikan kategori kanak-kanak yang ada MyKit, yang tanpa MyKit. Kategori dewasa yang ada MyCard dan tanpa MyCard. Maknanya tanpa MyKit, tanpa MyCard ni mungkin pelancong asing lah. Kadar biasa RM RM10, yang tanpa MyKit RM25, dewasa yang ada MyCard RM30, manakala yang tanpa MyCard RM50. Sekumpulan 50 orang kanak-kanak dan dewasa melawat zoo negara dengan jumlah bayaran RM600 untuk bayaran masuk. Semua pengunjung itu membayar dengan MyKit dan MyCard. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan kanak-kanak dan bilangan dewasa dalam kumpulan itu. Okey, jadi soalan ni perlu kita analisis, perlu kita tukarkan kepada persamaan linear serentak dulu dan baru kita selesaikan menggunakan kaedah metrik. Jadi langkah yang pertama ialah dapatkan dua persamaan linear serentak. Dapatkan dua persamaan linear serentak untuk kita selesaikan menggunakan kaedah metrik. Okey, kalau ikut soalan yang kita buat sebelum ni, persamaan linear serentak telah disediakan. Tetapi dalam soalan kebat, kita perlu keluarkan dua persamaan linear serentak. Jadi kita perlu buat sedikit analisis kepada soalan ni. Okey, jadi kalau soalan ni dia kata semua pengunjung itu membayar dengan MyKit dan MyCard. Jadi yang saya pangkahkan ni, maklumat ni tidak perlu kita tengok. Ya. Langkah yang berikutnya adalah daripada maklumat soalan ni, kita perlu kenal pasti pemboleh ubah X dan juga Y tu kita nak assignkan dekat mana. Jadi biasanya dia ni terletak dekat ayat-ayat terakhir soalan lah. Tengok hitung bilangan kanak-kanak dan bilangan dewasa dalam kumpulan itu. Jadi bilangan kanak-kanak ni boleh jadi X, manakala bilangan dewasa ni boleh jadi Y. Jadi kita perlu kaitkan maklumat soalan ni dengan bilangan kanak-kanak dan juga bilangan dewasa yang akan kita wakilkan dengan X dan juga Y. Nak wakili dengan huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Baik, kita tengok yang pertama. Sekumpulan 50 orang kanak-kanak dan orang dewasa. Maknanya dalam kumpulan ni ada 50 orang. Jadi kita nak kaitkan dengan X dan juga Y tadi. X tambah Y 50. Maknanya jumlah kanak-kanak dan jumlah dewasa ni ada 50 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah bayaran 600 untuk bayaran masuk. Maknanya dalam 50 orang ni jumlah bayarannya 600. Yang kanak-kanak bayar dengan yuran ataupun kadar masuk RM10 ni. Manakala dewasa kadar masuk RM30 ni, jumlah masuknya, jumlah keseluruhannya ialah 600. RM600. Jadi macam mana kita nak cuba bentuk persamaan daripada maklumat ni? Contoh, kalau dalam sebutan X kanak-kanak, 10X lah. Kalau dewasa, tiketnya 30Y. So, jumlah di sini ialah 600. So, persamaan kedua yang boleh kita bentukkan ialah 10X tambah 30Y sama dengan 600. Jadi, ini dua persamaan yang kita akan gunakan untuk kita selesaikan menggunakan persamaan metrik, menggunakan kaedah metrik. Okey, kita tengok macam mana cara penyelesaiannya daripada persamaan yang kita dapat ni. X tambah Y sama dengan 50. 10X tambah 30Y sama dengan 600. Okey. Tukarkan kepada persamaan metrik. XY, perkali dia 1, 1 lah. XY, perkali dia 1 dan juga 1. 10, 30. XY sama dengan 50, 600. Okay, ingat balik rumus songsangan ni. So, XY sama dengan 1 per 1 darab 30 tolak 1 darab 10. Okay, 1, 10 jadi negatif 1, negatif 10. 1, 30 jadi 31 darab dengan 50, 600. Okay, 1 darab 30 tolak 1 darab 10, ini hasilnya 20. Yang ini hasil pendaraban metrik dengan metrik 900 dengan 100. So kita dapat XY sama dengan 45, 5. So X sama dengan 45 orang, Y sama dengan 5 orang. Jadi
X ni tadi apa? Bilangan kanak-kanak. Manakala Y ni ialah bilangan orang dewasa. Okey. Ini contoh soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Jadual menunjukkan maklumat pembelian buku oleh Murni. Dia beli buku matematik, dia beli buku sains. Bilangan buku matematik X. Manakala harga buku matematik itu RM4. Manakala buku sains, bilangan bukunya Y. Harga buku berkenaan ialah 3. Murni membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Jumlah buku yang dibeli ialah 5. Jumlah harga untuk buku yang dibeli ialah RM17. Yang pertama, tulis dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan juga nilai Y. Okey, dia dah bagi tahu di sini X ialah bilangan buku matematik, manakala Y ialah bilangan buku sains. Ini ialah soalan SPM tahun 2016. Okey, bagaimanakah persamaan linear serentak yang boleh kita bentuk? Yang pertama, Murni membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. Jumlah buku yang dibeli ialah 5. Ini mudah persamaan ni. So, X tambah Y sama dengan 5. Yang kedua, jumlah harga untuk buku yang dibeli ialah RM17. Okey, harga buku ni RM1 RM4 untuk matematik. Yang sains harganya 3. So, kita boleh bentuk 4X, 3Y. 4X untuk matematik. 3Y ni untuk buku sains. Jumlah dalam sebutan X dan juga sebutan Y. Okey, keseluruhan harganya 70 RM17. So, persamaan kedua yang boleh kita bentuk ialah 4X tambah 3Y sama dengan 17. Jadi inilah dia dua persamaan linear serentak yang akan kita selesaikan menggunakan kaedah metrik. Okey, ini dia. So, yang pertama bentuk dia bentuk persamaan metrik daripada persamaan linear serentak ni, XY 1 1 4 3 4X 3Y jadi 4 dan juga 3. Darab dengan pemboleh ubah dia XY sama dengan 5 17. XY sama dengan 1 per 1 darab 3 tolak 1 darab 4. Darabkan dengan unsur songsangan tu 1 3 jadi 3 1, 1 4 jadi negatif 1 negatif 4. 5 17. Okey. So, darabkan unsur metrik dengan metrik. Okey, 3 kali 5 tambah negatif 1 kali 17. Negatif 4 kali 5 tambah 1 kali 17. Okey, 1 darab 3 tolak 1 darab 4 ni jadi negatif 1 lah. Jadi di sini negatif 1 darab negatif 2 negatif 3. Okey. So, hasil kita X, Y sama dengan 2, 3. Asingkan ikut pemboleh ubah. X sama dengan 2 buah buku matematik. Y sama dengan 3 buah buku sains. Unit tak perlulah. Kalau dalam konteks peperiksaan, unit ni tak perlu tulis pun tak apa. Tapi dalam konteks pembelajaran, X ni ialah 2 buah buku matematik. Manakala Y ialah 2 buah buku sains. Okey. Jadi, kita telah lengkapkan semua pembelajaran berkenaan dengan matriks dan adik-adik boleh cuba jawab soalan yang telah saya bekalkan untuk menguji kefahaman setakat mana yang kita faham berkenaan dengan matriks. Sekian, terima kasih. Kita jumpa dalam topik yang lain yang akan datang, insya-Allah.